kita bermula dengan jenis-jenis kemah. Terdapat 4 jenis kemah yang akan saya terangkan. Yang pertama ialah ridge tent. Ridge tent mempunyai tiang yang melintang di sepanjang bumbung, diperbuat daripada material nilon yang ringan supaya mudah dibawa dan dilipat. Seterusnya ialah dome tent. Dome tent berbentuk gelembung dan menggunakan material yang sesuai dan fleksibel, ringan, mudah dibawa dan sesuai digunakan untuk perkemahan seperti di sekolah dan sebagainya. Seterusnya ialah kita ada frame tent. Kemah jenis besar yang biasa digunakan untuk perkemahan keluarga. Rangka kemah akan dipasang dahulu dan kanvas dipasang kemudian. Dan akhir sekali ialah bell tent. Bell tent mempunyai satu tiang di tinggi puncak kemah. Kemah jenis ini jarang digunakan dan digantikan dengan kemah jenis dome. Lokasi perkemahan. Perkemahan juga boleh dilakukan di kawasan sekolah, pantai dan juga hutan. Selain daripada itu, perkemahan juga boleh dilakukan di kawasan yang lapang. Craft perkemahan ialah firecraft. Api digunakan untuk kehidupan seharian dan ia juga boleh membekalkan cahaya, memanaskan badan, memasak dan sebagainya. Selain itu, woodcraft. Woodcraft ialah individu perlu mempelajari cara untuk membina kraft kayu. Ia memudahkan pengurusan dan menjadikan aktiviti perkemahan lebih tersusun dan teratur. Kraf perkemahan seterusnya ialah rope-craft. Ia berkaitan dengan ikatan dan simpulan tali. Ia penting untuk ikatan pada pelbagai jenis kraft dalam aktiviti perkemahan. Seterusnya ialah tool-craft. Digunakan semasa berada di luar atau dalam hutan. Ia penting kerana dapat membantu dan memudahkan individu untuk melakukan aktiviti ketika berada di dalam hutan. Ikatan buku sila. Ikatan buku sila ini digunakan untuk menyambung kedua hujung tali yang sama jenis dan sama saiz. Ia juga biasa digunakan untuk menyambung tali kemah, mengikat bukusan hadiah dan digunakan dalam ikatan ando. Ia juga mudah dibuka. Ia juga dikenali sebagai right over left and left over right. Berikut adalah cara untuk membuat ikatan buku sila. Yang pertama, ambil dua hujung tali yang sama jenis dan sama saiz. Kemudian silangkan ia. Yang kedua, hujung tali yang di atas ni kita silangkan sekali lagi dan tarik. Dan inilah hasilnya, ikatan buku sila. Ikatan bunga geti. Ikatan bunga geti ini digunakan untuk menyambungkan dua hujung tali yang berlainan saiz ataupun berlainan jenis. Ia juga digunakan untuk mengikat tali yang licin. Berikut adalah cara untuk membuat ikatan bunga geti. Untuk menggunakan ikatan bunga geti, kita memerlukan dua hujung tali yang tidak sama saiz ataupun tidak sama jenis. Yang pertama, salah satu tali tersebut kita akan lakukan kepada bentuk begini. Kemudian tali yang satu lagi kita masuk dari bawah. Kemudian kita pusing ke atas dan masukkan kembali ke bawah tali yang lain ini. Jangan masukkan ke dalam tali yang satu lagi ni kerana ia akan menyebabkan ikatan yang salah. Kemudian tarik. Dan terhasillah ikatan bunga geti. Ikatan tindih kasih. Ikatan tindih kasih adalah untuk membuat ikatan yang pantas dan tidak boleh menjerut binatang atau benda dan sebagainya. Ia juga sesuai digunakan untuk menyelamat, mengikat leher binatang dan juga sebagainya. Ikatan simpul manuk pula biasanya digunakan untuk mengikat benda yang licin seperti kayu, hujung pancang kemah, botol dan sebagainya. Ia juga mudah diikat, disimpulkan dan mudah ditanggalkan. Fungsi bagi ikatan lilit balak ialah ikatan balak adalah ikatan sementara untuk menurunkan atau menarik beban seperti tokol, kayu dan sebagainya.
Bilik dua simpul pula ialah satu simpulan mudah tetapi kemas untuk mengikat hujung tali pada mata kait, pancang, pokok dan sebagainya. Seterusnya ialah fasa perkemahan. Fasa perkemahan terbagi kepada tiga iaitu sebelum, semasa dan selepas. Fasa perkemahan sebelum yang pertama mendapatkan kebenaran daripada pihak berkenaan seperti tuan tanah, pihak sekolah dan sebagainya. Yang kedua pula ialah sekurang-kurangnya seorang pemimpin atau orang dewasa turut menyertai dalam sesuatu perkemahan. Kemudian memaklumkan kepada Pesuruhjaya daerah mengenai perkemahan dengan cara mengisi honor permohonan kebenaran perkemahan. Yang keempat, menghantar surat makluman kepada pihak polis mengenai perkemahan tersebut. Yang kelima, memastikan kawasan perkemahan tersebut selamat daripada binatang buas, jenayah, keadaan fizikal muka bumi dan sebagainya. Yang keenam, memastikan segala alatan perkemahan mencukupi seperti pisau, parang, cangkul, bekal makanan dan lain-lain. Yang terakhir, memastikan setiap peserta perkemahan mematuhi peraturan perkemahan. Seterusnya ialah semasa. Elak mendirikan kemah di bawah pokok yang tua kerana besar kemungkinan anda hanya akan patah dan menimpa kemah. Yang seterusnya, kemah adalah didirikan di kawasan tanah rata, kawasan yang tinggi, bersih dan tidak ada batu-batan, lubang-lubang, tungku kayu dan sebagainya. Seterusnya, periksa terlebih dahulu kawasan yang dipilih supaya tidak terdapat sarang semut atau lain-lain serangga yang berbahaya. Jangan dirikan kemah di tempat yang berhampiran dengan pokok renek atau rumput panjang kerana besar kemungkinan terdapat binatang berbisa seperti ular. Jika dua buah kemah atau lebih didirikan berjajar, jarak di antara kemah seelok-eloknya segelas dua orang berjalan berasingan. Dan terakhir, tentukan arah cahaya matahari. Jika mendirikan yang tiada mempunyai pintu, elokkan cahaya matahari menyinari terus ke dalam kemah. Pasanglah kemah melawan arah matahari. Seterusnya, fasa perkemahan yang terakhir iaitu fasa perkemahan selepas berkemah. Yang pertama, menurun, melipat kemah dan membersihkan tapak perkemahan seperti keadaan sebelum datang berkemah. Kedua, menimbus semula semua lubang yang telah digali dan mematikan api supaya tidak meninggalkan kesan perkemahan. Yang terakhir, tidak meninggalkan sampah sarap di kawasan tapak perkemahan supaya alam sekitar dapat dipelihara. Sekian, terima kasih.